Okey, saya dah mula rekod Okey, so saya akan mulakan dengan belanjawan. Apa itu belanjawan? So saya rasa secara literally-nya belanjawan ni semua orang faham apa dia. Okey. Saya start dengan ni. Belanjawan. Semua orang biasa sangat dengan perkataan belanjawan ni. Belanjawan ni ialah bajet lah. Tiap-tiap tahun kita pun buat bajet. Kita buat bajet bukan setahun sekali. Kita buat bajet bulan kita buat bajet. Betul tak? Saya tak share. Sorry hari ni agak kalang kabut sikit. Sebabnya ada orang maintain aircon pagi-pagi. Okay. Belanjawan. So apa dia belanjawan? Belanjawan ini ialah sebenarnya kita nak merancang kita punya perbelanjaan ataupun kita nak merancang berapa banyak jualan dan juga belian dan juga kutipan tunai dan juga bayaran tunai, belanjawan pentadbiran dan juga semua bentuk-bentuk belanjawan yang kita akan belajar hari ini. Jadi belanjawan ini kita nak memperuntukkan ataupun kita nak estimate. Kita nak jangkakan berapa banyak yang akan kita dapat daripada hasil perniagaan kita. Itu belanjawan. Jadi belanjawan ini dia ada banyak belanjawan. So apa yang kita akan sentuh hari ini, pertama sekali ialah kita nak tengok belanjawan jualan. Okay, kita nak tengok jualan kita. Jualan ni ada banyak kategori. Kita nak tengok ada peningkatan tiap-tiap bulan ke, peningkatan dia adalah konsisten ke, ataupun dia berlaku, kita jangkakan harga jualan akan meningkat dalam masa terdekat ke. Jadi itu ialah kita punya jangkaan ke atas belanjawan. Selepas kita buat belanjawan tersebut, kita akan buat satu jadual. Okey, kita akan buat satu jadual untuk kutipan tunai. Pasal apa? Bila kita buat jualan, kita jual ke orang secara kredit ataupun secara berhutang. Maksudnya kita punya pelanggan akan hutang dengan kita. Jadi kita kena ada plan. Macam mana nak buat kutipan tu? Sebabnya ada orang dia bayar pada bulan semasa. Ada orang dia bayar dalam 2-3 bulan berikutnya. Jadi kita kena tengok polisi yang ada. Jadi kita tengok belanjawan. Keduanya ialah tengok jadual kutipan. Terusnya kita akan tengok belanjawan. Nama dia belanjawan lagi. Belanjawan belanjawan belian. Okey, belanjawan belian. Dan seterusnya jadual bayaran. Kalau tadi kita kutip duit, kali kita bayar pula. Kita nak tengok jadual bayaran kita. So bila kita buat belian pun kita beli secara hutang. Jadi kita nak macam mana jadual pembayaran hutang kita ni pun perlu dibuat macam satu jadual untuk kita tahu bila kita perlu bayar, berapa banyak kita perlu bayar. Seterusnya kita akan belajar juga belanjawan jualan dan pentadbiran. Okay, saya pakai dua device. You all boleh nampak muka saya lagi lah. Saya tengah mengajar. Tak apalah, saya on je lah. Itu yang nombor 5 tu belanjawan jualan dan pentadbiran. Pentadbiran. Saya ringkaskan P tu pentadbiran. Okay? Dan yang terakhir kita kena ambil tahu ialah sedikit belanjawan penyata pendapatan. Sikitlah yang kita akan belajar. Ada 6. Ringkas dia sebenarnya nampak macam banyak tapi dia tak adalah sebanyak mana ni. Yang ini yang paling lama lah, yang lain-lain semua senang. Yang ini agak lama sikit kita akan belajar.
Okey, ini ialah belanjawan-belanjawan yang kita buat. Apa yang kita nak buat? Kita nak buat jangkaan. Berapa jualan dia, macam mana cara kita nak kutip, bagaimana kita nak beli-belian, nak membeli barang-barang niaga, macam mana kita nak buat jadual bayaran, macam mana kita nak jangkakan kita punya belanjawan, bukan belanjawan jualan, belanjawan belanja. Tambah sikit. Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran dan belanjawan penyata pendapatan. Okey, kita akan belajar yang tu. Alright. So, seterusnya kita baru kita akan tengok. Saya akan menerangkan menggunakan contoh dalam kita punya soalan. Okey. So, macam mana cara kita nak menyelesaikan kita punya soalan? Boleh nampak soalan Okey, baru kita akan tengok Nora, contoh soalan Nora menjalankan perniagaan menjual ketuhar gelombang mikro. Kena ingat bisnes dia beli gelombang mikro. Ketuhar gelombang mikro. Pihak pengguna syarikat dalam proses menyediakan belanjawan untuk 4 bulan. Tengok, dia nak buat 4 bulan 4 bulan. Jadi kita kena berhati-hati soalan macam ni. Dia kena buat 4 bulan. Iaitu bulan Januari hingga April sebagai satu panduan untuk memperkembangkan lagi operasi perniagaan. Macam yang kita cakap tadi tu, bila kita tengok kepada soalan, soalan pertama sekali dia minta buat soalan jawapan ialah belanjawan jualan. Dia minta kita buat belanjawan jualan. Okey, jadi maklumat jualan mesti ada kat situ. Okey, jadi macam mana cara kita nak buat? Kita akan buat dia punya format dulu. Okey, saya tukar ke yang lain. Kita nak selesaikan ini kita buat solution solusi untuk kita punya LDK latihan. LDK ni latihan dalam kelas saya buat LDK 4 ni iaitu belanjawan. Dan nanti saya akan kongsikan di dalam online learning dan juga rakaman yang saya akan buat kita buat hari ni. So maknanya you boleh merujuk semula lah nanti especially bila nak dekat exam nanti kan. Okey, mari kita tengok soalan. So soalan pertama ialah dia tanya belanjawan jualan. Okey, kita akan selesaikan yang pertama, belanjawan. Untuk belanjawan dia mesti ada format. Boleh tulis dengan tangan, you boleh menaip. Kalau you nak type pun boleh. Dalam exam kali ni saya difahamkan boleh tulis tangan dan juga boleh menaip. Dia tidak menjadi masalah. Tapi saya akan dapat final jawapan daripada penyelaras. Penyelaras kata dua-dua boleh. Jadi saya harap dua-dua tu masih dikekalkan lah. Kalau buat dengan Excel pun boleh. Excel, jadi boleh jawab dengan Excel lah. Boleh. Dia cepat. Kan? Jadi kita tahu macam mana nak atur dia sebab Excel dah memang ada kotak-kotak. Boleh guna formula juga dalam Excel tu macam count if nombor tu. Boleh. Kalau nak boleh. Kalau tidak boleh guna. Okey. Cuma saya you all kena berhati-hati sekarang ni untuk soalan final memang kita akan betul-betul tengok ada berlaku plagiarism atau tidak, peniruan atau tidak. Jadi tolong jangan samakan semua jawapan final you all dengan ni. Saya tahu you all mungkin ada perbincangan ataupun ada apa. You all memang sama semua daripada soalan 1 sampai soalan 5 semua sama. Seorang kedua-duanya akan fail. Saya ada kes 6 orang fail sebelum ni tapi bukan paper account. Sebabnya lecturer account tak mau ambil kes.
Jadi paper yang fail itu ialah paper lain lah, dirahsiakan paper apa. Tetapi penyelaras kata memang jawapan sebiji sama. Jadi dia kata dia tak mau berkompromi, berlaku peniruan yang berleluasa macam ini untuk kelas dia lah. Sebab dia rasa kita dah beri masa yang agak panjang pada pelajar. Masa itulah soalan tu dia soalan konsep saja, bukan soalan SAM calculation Soalan yang bersifat konsep saja. Soalan teori orang panggil. Kan, tapi dia kata ayat nombor 1, ayat mula sampai ayat akhir sama 6 orang. Dia orang memang pakat tulis sama-sama. Mungkin ada seorang yang tulis, yang lain tu salin. Salin. Bila terus salin, salin dan salin, dia kata dia tak mau ni. Jadi pelajar tu pun menghubungi saya. Dia kata, "Cik, kami ni takkanlah nak tiru." Tapi memang sebiji-sebiji. Bila saya tengok memang kebetulan pula hantar menggunakan Word. Kita bukan guna handwriting kita guna Word. So biji-biji memang sama, tempat pun sama, page pun sama, jenis tulisan pun sama. Saya menjangkakan bahawa dia cuma tukar nombor metrik dengan nama sajalah untuk fail tersebut. 6 memang fail. Padahal jawapan bukanlah perfect. Maknanya jawapan tu jawapan yang memang dibuat oleh pelajar tersebut, tetapi dia ada toke dia. Jadi seorang buat, yang lain tu 5 orang lagi follow. Yang paling saya kesian ialah toke lah. Toke yang buat pun fail. Kan, jadi dia pun, saya nampak yang betul-betul fight dengan saya ni ialah toke lah yang menulis ni. Saya betul-betul baca buku, merancang untuk jawapan apa semua tu. Tengok-tengok saya fail kan. Jadi saya kata saya tak boleh buat apa-apa. Bila you dah membenarkan kawan-kawan you cetak rompak you punya jawapan, you akan kena bertanggungjawab. Sila pastikan benda ni tidak berlaku lah dalam kelas saya. Saya nanti bila kalau penyelaras kata, okey, jawapan si A, B dan C ni sama. Kita akan memang sama, salah pun tempat sama, betul pun tempat sama, tak skor tapi salah pun sama, betul pun sama. Jadi you all kalau nak ni, tolonglah adjust sikit-sikit please. Kalau boleh janganlah you punya perbincangan tu sekurang-kurangnya ada 1-2 soalan yang mungkin you akan buat sendiri ataupun tak sama dengan group you. Buatlah macam mana pun. Saya tahu you all, saya nak halang pun tak boleh, you all akan discuss juga apa benda. Tapi cuba buat sehabis baik untuk tak sama. Dia ada teknik seorang daripada yang ni, bila kita buat comparison tu, seorang ni dia punyalah rajin dia buat. Dia punya setiap dia punya tulisan tu rupa-rupanya dia letak noktah kat depan dia punya setiap tulisan tau. Supaya kita tak boleh trace secara komputerais. Dia letak noktah kat depan tu. Dan noktah tu dia tukar warna putih. Bila kita compare gunakan sistem, dia seorang ni tak sama. Tapi jawapan dia memang sama. Rupanya dia pandai. Tiap kali dia tulis, contohnya dia kata, okay, saya hendak, dia akan letak noktah sini dan noktah ni dia akan highlight dan diputihkan. Saya hendak pergi, macam tu. Tapi ada noktah. Depan tu ada noktah, tapi noktah ni semua dia putihkan. Punyalah dia rajin buat benda tu, tapi tak rajin buat jawapan. Dia cuma rajin buat benda tu je. Jadi fail juga. Jadi saya minta berhati-hatilah. I never know sama ada kita punya pensyarah ni nak ambil tindakan atau tidak. Final ialah bergantung kepada penyelaras. Jadi penyelaras bila dia marking, tengok ramai sangat orang ada kumpulan-kumpulan tertentu ni, dia akan frust lah. Tengok, ada beberapa ratus orang ni jawapan cuma ada 6 set je sebenarnya. Grup ni tiru satu ni, grup ni tiru satu ni, grup ni tiru satu ni. Menyebabkan nanti semua grup-grup tu akan gagal. Saya terpaksa cerita panjang yang ini. Sebabnya saya terpaksa berperang pula dengan pelajar yang gagal ni. Walaupun dia bukan sebenarnya direct kelas saya pun. Dia kelas lain kan. Tapi dia kata dia nak memperjuangkan hak dia lah. Tapi nak memperjuangkan hak pun kalau dia punya bukti tu memang sama, tak boleh buat apa. Okey, balik jualan-jualan. Okey, saya risau sangat benda tu sebabnya kemungkinan nak berlaku dalam kelas saya pun tetap ada.
Okey, mari kita tengok soalan belanjawan jualan. Format, saya bagi format dulu Untuk format dia mesti sama. Kita buat kalau dia nak 4 bulan, bagi 4 bulan. January, February, March dan April. Okey, ini ialah format dia. Pertama sekali, kita kena tahu berapakah unit jualan dan harga jualan. Ini format hafal je. Dan akhir sekali dengan ini ialah jumlah jualan. Biasakan dengan nama-nama dia. Okey, mari kita tengok soalan. Dalam soalan ini, dia kata, ini data jualan. Dalam data jualan. Okey. Data jualan. Kita tengok data jualan dan anggaran jualan mengikut jualan bulan data jualan sebenar ialah, yang ni yang sebenar. Dia bagi bulan November, dia bagi bulan Disember. Ada sebab tu, dia bagi bulan November dengan Disember. And then dia bagi January, February, March and April. Apa yang kita perasan kat sini, dia tak bagi unit jualan. Unit jualan tak ada. Harga jualan ada? Pun tak ada. So, dia terus bagi jumlah jualan. Jadi, kita cuma isi tempat kosong lah. Maklumat di atas tak ada, dia terus bagi jumlah jualan. So, kita akan bagi jumlah jualan ialah 165,000 tadi untuk Januari. Untuk Februari 225, 275, 202. Siapa-siapa yang tak faham boleh stop saya untuk tanya 225, 275,000 and then 275,000 dan akhir sekali 300. Sebenarnya saya ada soalan juga saya tengok soalan kat saya punya laptop pun saya tengok juga. Supaya senang nampak nak menulis ni. Tak perlulah saya ke sana ke sini. You all pun sama boleh buka ni soalan di handphone ke mana ke untuk tengok. Okey, 300,000. Ini itu sahaja yang kita perlukan untuk belanjawan jualan. Tak susah pun. Cuma dia akan jadi rumit kalau ada soalan peningkatan. Ada kadang-kadang dia punya ni, okey, jualan kita ialah Januari 165,000. Untuk Februari, March dan April, dia punya peningkatan ialah 10% untuk setiap bulan. Jadi kita kena kira pula lah. 165 kali dengan 10% berapa? Letak kat Februari. Contohnya 225 lepas naik 10%, kalikan dengan 10% balik, kalikan jumlah March pula, April pula, macam tu. Dia kadang-kadang kita kena buat sedikit calculation pula. Itu je dia punya mungkin ada sedikit kesusahan yang akan berlaku lah. Okey. Mari kita teruskan seterusnya ialah yang kedua. Soalan yang kedua. Sebab apa saya punya pen kejap ada, kejap tak ada. Okey, B. Kita nak tengok buat jadual kutipan tunai. Okey, kita tengok soalan Soalan dia ialah dia tanya jadual kutipan tunai. Jadual kutipan tunai. So kita nak tengok apakah polisi yang ada untuk kita buat kutipan tunai. Okey? Apa jadual kutipan tunai? Jadi kita tengok. Kita tengok soalan dulu. Jadual kutipan tunai ni kita kena tahu macam mana cara kita nak kutip hutang kita. Jadi kesemua, dalam soalan ni dia tulis kesemua jualan dilakukan secara kredit. Apa maksud kredit? Secara kredit ialah dia jual secara hutang. Kutipan akan dilakukan berdasarkan peratusan berikut. Baca betul-betul. Yang ini biasanya ini yang paling kita kadang-kadang lemah nak tengok. Bulan jualan dilakukan, maknanya bulan semasa lah. Kalau
kita jual bulan Januari, kita kutip 6% pada bulan Januari. Okey, sekejap saya rehat sekejap. Servis dah siap. Bagi saya a few second. Cikgu Boleh? nak jumpa cikgu pula. Ya, anak murid. Bagi 5 minit saya. Okey, dah. 5 minit. Saya resume sebenarnya, sambung balik. Okey, minta maaf ada gangguan teknikal sekejap. Okey. Kita sambung kutipan tunai kita tadi. Kita baca dulu. Boleh faham apa yang saya terangkan ni? Jualan yang kita buat tadi ni di atas ni, jualan yang kita buat di atas ni, jualan Januari, bulan Februari, bulan Mac, bulan April, bulan Mei ni, termasuklah November ini, kita kutip dia dalam 3 bulan yang berasingan macam kita orang utangan kita lah. Okey, kita nak gambarkan macam tu. Bila orang utangan kita, okey, you kalau utangan kita boleh bulan pertama you bayar banyak ni, bulan kedua bayar banyak ni, bulan ketiga bayar banyak ni. Kan? Jadi kita yang plan untuk dia. Sama juga dengan kes ni, kita akan plan macam tu. Jadi macam mana cara kita nak buat? Kalau tak faham sila Kat tangan. Sila angkat tangan. Boleh. Kat tangan dan mana, jangan tengok je tanpa makna. Okey? Dalam akaun ni sebenarnya dia kena sentiasa bertanya. You all kadang-kadang kena fokus dalam kelas. Bila you all nak belajar sendiri, dia memang susah nak tangkap. Percayalah jaga saya. Okey, kalau dalam kelas ni tu pasal saya tunggu you all masuk semua. Okey, sebabnya bila you belajar secara sendiri, dia tak sama belajar dalam kelas macam kita kelas hari ni lah. Sebab dia punya kaedah dia. You kena tengok apa dulu, nak kira apa dulu, dia kaedah dia tu ada. Jadi kalau bila you tengok jawapan dah semua, you tak tahu mana nak mula, mana nak kira dulu, mana nak figure ni nak datang dari mana. Tu pasal bila kita membaca, kita tak tahu, nampak macam tahu, tapi bila nak mula buat, kita tak tahu nak mula kat mana. Itu biasanya kita tak boleh nak jawab. Bila tak tahu nak jawab, kita panik, kita mula teroja kawan-kawan kita. Kita kata, weh tolong aku tak tahu nak buat ni. Kawan kita pun kesian dengan kita, jadi dia pun bagi. Bila dia bagi, dia sekali fail. Allah Akbar, tolonglah. Saya paling takut yang itu. Sebab kita ni setia kawan. Saya pun tahu, saya pun dulu pernah exam, tapi dulu saya tak pernah lah exam online kan. Jadi kita exam kita, cuma dalam exam tu jeling-jeling tu ada kan. Dalam exam hall yang besar tu, yang jaga exam pun sikit. Bila jauh dia jalan tu, kita pun bincang juga. Bukannya lah you all saja. Saya zaman student pun, bila kita perasaan tak tahu tu, nak tanya orang tu tinggi. Kita tanya, tanya kawan sebelah, macam mana nak kira kutipan 6 bulan ni? Kau kira 60% kalikan dengan bulan ni. Cukup lah. Jadi kita tanya macam tu dalam exam. Jadi, kita dapat gambaran lah. Okey, macam mana nak jawab. Meniru macam itulah kaedah yang kita tiru. Jadi, mungkin sama dengan kawan kita, mungkin tak sama sebab kaedah kita kira tu, kita cuma dapat dia punya punca je dan kita kira sendiri. Masalah sekarang ni adalah kita akan tengok, tak tahu hala punca, tak tahu macam mana kira, salin je dia kawan kita. Tengok dia sama sebiji dengan kita. Itu yang saya risau. Minta maaf, minta banyak-banyak lah. Student saya paling ramai daripada semua grup-grup ni, dan KL ni yang paling ramai kan. Jadi ada 70 orang. Bila ada 70 orang ni, saya harap janganlah ada yang terkantui. Sebab yang marking bukan saya, yang marking orang lain. Jadi dia akan tengok betul-betul. So jagalah hazanah kita punya exam ni betul-betul hanya kita saja yang tengok. Kalau kawan nak tanya boleh. Kita kata, hang kena buat gini. Cukup. Jangan bagi you punya jawapan tu kat dia. Kan dia kata, okey aku nak tengok sikit je, nak tengok depan je. Dia bila dah panik, dia tak tengok sikit, dia tengok semua. Dia salin je. Salah pun salah. Kalau you buat, contohnya saya nampak dalam final sem lepas, saya tunjuk ke saya penyalaras tunjuk Contohnya dia buat 25,000 saya conting sikit kat sini.
Kawan ni buat 25,000 macam ni. You boleh nampak 25 kosong tu ada 2 je. Kan kawan-kawan dia yang ada satu kumpulan ni 4 orang ni 25,000 pun sama macam tu juga 25,000 dia. Semuanya kurang satu. Punyalah setia dia salin 25,000 tu pun dia salin sungguh-sungguh. Yang ini yang kita kadang-kadang rasa ya Allah budak-budak ni bila dia salin Kantoi sangat tu. Kantoi sangat tu. You jangan cakap benda tu kadang-kadang tak nampak tau, tapi bila kita dah panik dia jadi tu lah. Dia tak kira dah, janji dia salin sama kawan dia tu. Waktu kita tengah tenang ni, takkan macam itu. Nanti tunggu dia dah panik dia jadi macam ni. Okay, so kita balik pada ni. Saya terpaksa ulang-ulang, minta maaf sebab saya risau sangat. Kita UUM ni telah buat teguran bila kita buat online ni. Beberapa kali dia telah diaudit, dia kata tolong tengok pelajar punya jawapan ini, kita nak kena pastikan bahawa tidak ada berlaku plagiarism dalam kita punya final exam. Jadi ada pensyarah maklum kat you all, ada pensyarah dia diam je. Kan dia tak maklum pun. Tapi benda tu akan disemak untuk diaudit kan. Nanti dia akan tanya pula bila dia ambil sampel, okey 10 orang kebetulan 10 orang tu ada pula yang sama kan. Dia kata macam mana markah budak ni dengan yang ini boleh sama sangat jawapan dia. Nak jawab macam mana? Masa tu jenuh. Bila kena audit teruklah kita. Okey, balik kepada kutipan tunai. Kutipan tunai ini berdasarkan kepada kita punya jualan. Okey, jadi pertama sekali ialah dia kata bulan pertama, bulan 1 kutip berapa persen? 60%. Okey, saya nak tukar warna lain-lain. Dia bagi dia meriah. Okey. Bulan kedua 20%. Bulan kedua 20%. Kebetulan samalah 20%. Dan bulan ketiga 20%. 20%. Dia tak ada bulan ketiga ni, doktor. Bulan dia pun mengelirukan. Bulan kedua selepas jualan. Dia memang macam itulah. Bulan pertama selepas jualan. Jadi kita kena faham apa yang dimaksudkan. Okey. Dalam apa yang dimasukkan dalam soalan ni? Soalan kata bulan jualan dilakukan. Maknanya bulan pertama tu lah. Bulan pertama yang kita jual tu. Kalau kita jual pada bulan Januari, yang itu ialah bulan 1 kita. Ini ialah bulan 1 kita. Ini ialah bulan. Ini ialah bulan 1. Okey. Bulan pertama, ayat dia pun bagi saja you bukan bulan kedua kan. Dia kata bulan pertama selepas jualan. Maknanya you jual pada bulan Januari. Bulan pertama selepas bulan Januari? Februari. Bulan yang kedua. Tapi kita jangan jawab Februari. Kita cakap bulan kedua. Macam tu. Okay. And then yang ketiga ialah bulan ketiga. Itu maksud dia Jual. Okay. So kenapa kita kena buat macam tu? Yang ini. So bulan ketiga pun sama 20%. Okay, macam mana cara nak kira? Kira nak balik yang okey, pertama sekali ialah kita kena tengok bulan Januari dulu. Boleh kita baca Januari dulu Bulan Januari berapa kita punya kutipan? 165,000. Okey, mari kita tengok. Jadi 165,000 untuk kira bulan Januari, 60% darabkan dengan 165. Kira? Apa? 165? Ni 165. Nampak tak kita punya jualan ni kita rujuk di atas Nampak saya tunjuk ni? Okey, ini bulan pertama ialah 165 jualan kita. Betul? Okay, 165,000. Jadi 165,000 kita kutip 3 bulan. Bulan pertama kita kutip ialah kira 275. 99,000. berapa? 99,000. Tadi tengah macam ada macam-macam jawapan. 99,000 kot. Kan? Betul. Ya, 99,000. Ini ialah kutipan bulan pertama, betul? Jadi bila dia akan kutip lagi pada bulan
kedua. Bulan Februari kat sini. Dia line dia kat sini, betul? Betul. Okey. Jadi line dia kat sini berapa? Kalau 20 kali dengan 165 dapat? Tolong kira. Kita nak apa? 33,000. 20% darabkan dengan 165,000. 33,000. 33,000. Okey, harap-harap semua orang boleh nampak lah ni. So, yang ni 20% juga sama lah. 33,000. Boleh nampak tak macam mana cara kita mengira tu? Tak nampak? Sekali lagi. Kita punya jualan berapa ribu? 165,000 pada bulan Januari, betul? Okay. Macam mana cara kita nak kutip 165,000? 60% dia suruh bayar pada bulan Januari. 60% darabkan dengan 165,000, kita dapat 99,000. Yang ini bulan pertama. Betul. Okay. Bulan 1. Bulan 2, 20% darabkan dengan 165K. Dapat apa? 33,000. 33K. Bulan kedua. 33,000. Okey, bulan ketiga. 33,000 juga sebab 20%. Sama kan, sebab sama. So bulan ketiga pun 33K. Jadi macam mana kita nak susun? Maknanya bulan Januari kutip 99, bulan Februari kutip 33, bulan Mac kutip lagi 33. Okey, sekarang kita ambil bulan Februari pula. Ambil ni contoh bulan Februari. Guys, Okay. bulan Februari 225. Ambil kita kira bulan Februari pula. Bulan Februari 60%. 135,000. Oh, pantas. Semangat. Okey. Terbaik. 135,000 dia kutip pada bulan Februari, itulah sebab bulan semasa, bulan pertama. Lepas tu dia akan kutip lagi pada bulan Mac, betul? 45,000. Oh, okey. Dah mula tu, dia dah boleh nampak tu kiranya. 45,000 dan bulan April kutip lagi 45,000. 45,000. Okey, now kita tengok bulan Mac pula. Bulan Mac ialah 275,000. 165,000. Boleh. Okey, so kita tengok. Bulan Mac 165,000 sebab dia kutip 275. Bulan April 55,000. 55,000. Perlu dah kita buat lagi? Tak perlu. Dia minta January, February, March, April. Lebih daripada garisan memang perlu kira. Tapi oleh kerana soalan tak minta, tak buat. Okey? April boleh buat April. Betul, boleh. April 300,000 kan? Ni 300,000. Satu je lah. So satu je lah. 300,000 dapat apa? Hmm. 300,000 kalikan 60%, 180,000 lah. Matematik biasa je. Okey, soalan dia. Macam mana kita nak memenuhi ruangan yang ini dan ini? Daripada soalan yang 2019 tu. Tahun 2019. Ya, jualan yang melibatkan jualan bulan November dan November dengan Disember. Disember. Okey. Berapakah ia? Sekarang ni kita kena tengok. Okey, sekarang ni kita kena tengok bulan Disember dulu. Boleh tengok Disember dulu. So, tengok soalan bulan Disember. Bulan Disember berapa kita punya jualan? 150,000. 150,000. Okay. So kita boleh tak kita buat dia punya calculation. Kalau misalnya jualan dia ialah 150,000, bulan pertama 60%. 90,000 lah. 90,000. Perlu rekod tak? Tak perlulah sebabnya dia tak minta. Ya. Bulan Disember betul? Tetapi dia minta buat bulan kedua. Bulan kedua akan berjatuh pada bulan Januari kan? 20% darabkan dengan 150,000, 30,000. Boleh faham? Faham. Boleh. Bulan ketiga 20% lagi. So 30,000 yang ini ialah bulan ketiga. Macam mana nak susun? Bulan pertama Disember tak perlu rekod. Bulan kedua kena rekod lah. Kena Bulan 30,000. kedua 30,000. Bulan ketiga
30,000. Okey. Yang ni, maknanya yang ini ialah bulan ketiga November, betul tak? Kira pula November. Okey, kira pula November. So November kita punya jualan ialah berapa ribu? 125. 25,000. So kira 125,000. Buat sekali lagi. Bulan pertama 75,000. Bulan Bulan ketiga kedua 25,000. 25,000 Hmm. Okey, lepas tu bulan ketiga pun Rekod untuk bulan ketiga. kita rekod hanya satu saja kan? Bulan ketiga saja iaitu 25,000. 25,000. Boleh faham tak? Faham. Macam cara kita nak buat. Jadi selepas daripada habis tu baru kita akan gariskan yang di bawah ni, bawah sekali. Dan kalau ada masa, totalkan. Kalau ada masa. Kalau tak ada masa, tidak perlu total. Total ni markah dia mungkin tak ada. Kan tak ada pun. Tak ada markah. Dia akan kira markah sini saja. Kalau kita marking, kita akan marking atas saja. Okey, ini markah ni kita akan bagi okey 2 macam itulah. Ini kalau nak marking. Okey, kita bagi. Sebabnya setiap satu ni kita kena kira ni. Jawab hanya ikut pada soalan lah. Ya, ikut soalan. Jadi kita jangan habiskan masa totalkan tiap-tiap satu dulu, sementara semua benda tak siap lagi. Okey, last sekali baru kita totalkan, nak bagi cantik lah. Ada masa lagi kan. Tapi Excel boleh doktor kan? Kalau Excel senang lah. Dia dah keluar sendiri. Dah ada formula. Sama boleh, tak ada masalah. Saya you boleh je hantar guna Excel. Cuma satu je. Jangan sampai kawan you dapat Excel tu. Tahu takkan nampak kat rumah. Saya cuma pesan je, you all ni kadang-kadang kita baik hati bila kawan-kawan kita dalam keadaan terdesak, kita tolong dia kan. Jadi bila you hantar tu, dia akan hantar, dia tukar you punya matrik, number, dia hantar yang benda yang sama. Lepas tu saya pula nak menjawab. Okey, C. Betul. Ya. Untuk kiraan setiap bulan tu kita kena nyatakan ke? Kalau dalam exam. Dengar lah Kamal. Tak perlu. Tak perlu kan? Tak perlu. Tetapi saya nasihatkan tunjukkan. Sebabnya dia bagi Contoh macam ni. satu lah, contoh. Contoh pun boleh lah. Tapi markah dia akan bagi macam mana? Saya nampak tak ada 2 tik, saya tunjuk di sini 2 tik. 2 tik 99,000 ni datang daripada mana? Datang daripada 60% darabkan dengan 165,000. Kadang-kadang kita ni 160,000 ni salah. Tapi 60% tu betul. Jadi kita akan bagi yang ini, salahkan yang ini. Dapat 1 tik. Kalau kita tunjukkan jalan kira. Katakanlah kita bagi jawapan sebiji je terus. Tak payah tunjuk jalan kira. Kita bagi jawapan 90,000. Tak ada jalan kira. Salah terus. So tak adalah markah 60% tu. Itu trik dia. Jadi kalau tak tunjuk jalan kira, kalau salah habis. Kan? Jadi ikut bergantung kepada confident lah. Kadang-kadang saya kalau soalan-soalan macam ni bukan soalan susah pun. Tinggal tekan kalkulator dengan betul saja. Itu je. Kan? Jadi masalah you all ni kadang-kadang tekan kalkulator pun kurang 1-0. Jadi masalah. Kan? Jadi kena tengok betul-betul kita punya sistem kira tu. Jangan mungkin kita kira 2 kali pun tak apa. Untuk satu-satu tu kira 2 kali bagi confirm. Okey. Seterusnya ialah dia tanya belanjawan belian. Belanjawan belian. Okey, so kita kena buat belanjawan belian. So kita kena tengok format dia dulu. Dia hafal saja. Memang format dia tak berubah. Itu je format dia. Belanjawan belian. Sama, mula-mula terus je buat January, February, March. Kalau kan doktor, soalan kita buat latihan dalam kelas senang kan, tapi kalau dalam final tu soalan dia susah pula kan tiba-tiba. Bukannya susah, sama je. Cuma soalan tu tak sama. Sokong. Kalau kena scan macam tu doktor. Bukan macam you all kena faham apa dia yang you buat. Kan jangan
sekarang ni kenapa kita jadi susah ialah kita tengok dia mesti sama dengan apa yang saya ajar ni. Dia takkan sama. Ayat dia takkan tukar. Masa Yol, dia tak kena ayat sama je. Maknanya kalau dia jadi susah, kenapa? Maknanya you tak faham konteks dia tu. Kan bila tukar sikit dia punya arah sikit, tak boleh jawab dah. Okay, dia bukan susah, dia sebenarnya kita kena faham, bukannya kira susah, dia kita kena faham. Okey. Okey, ini format untuk mengira belian. Pertama sekali kita kena kira dengan dia punya kos barang dijual. Okey, kos barang dijual. Okay, kita tengok soalan kos barang dijual dulu. Kita kira satu-satu line boleh Boleh. Okey, kos barang dijual. Kita tengok maklumat apa yang ada. Okey, yang ketiga syarikat menetapkan bahawa inventory akhir ialah pada kadar 60%. Belum nak guna lagi, dia baru cakap berkenaan dengan inventory akhir. Okey, inventory akhir 60%. Daripada mana? Daripada jumlah jualan bulan berikutnya. Bulan berikutnya bulan depan tu. Jadi kos barang dijual bagi setiap bulan adalah bersamaan dengan 10,000. Yang ini yang selalu orang tak faham ni. Kita tak faham nak kira, bukannya tak faham pun. Nak kira tak faham. Okey, sekarang ni you kata soalan macam senang kan. Okey, sekarang saya tak mau tunjuk. Kalau saya tanya, kos barang dijual ia 10,000 ditambah dengan 40% daripada jumlah jualan bulanan. Agak-agak senang tak jawab? 14,000. Ha? 14,000. Bukan, dia bukan tambah dengan kos barang dijual. Nampak tak? Dia Ditambah sebab kos barang jadi dijual, senang, barang saya dijual yang baru bagi jawapan. 14,000. Jadi senang lah. Saya ajar, saya bagi jawapan, you all nampak senang kan? Cuba kita duduk seorang-seorang, faham ayat ni. Pertama sekali saya nak tanya, kos barang dijual setiap bulan adalah bersamaan dengan RM10,000. RM10,000 tahu tak? So kita tahu apa itu RM10,000. Sekarang nak faham, 40% daripada jumlah jualan bulanan. Faham tak? Faham. Apa dia? Nakkan 40% tu Jumlah duduk tu. jualan bulanan. 40% kadar tu tambah dengan 40%. Sekarang saya nak tahu bulan Januari. Macam mana nak kira bulan Januari? 160,000. 165,000. Okey. Kita ambil mula-mula tips dia kena ambil kita punya jualan, betul? 165,000. Berapa persen? 40% tadi 66,000 lah. Berapa? 66,000. 66,000. Adakah betul jawapan kita 66,000? Bukan. Tambah dengan 10,000 lagi. Tambah 10,000 lagi. Okey. Ada orang bila kita buat sama-sama, kita nampak tau, oh belum cukup lagi. Saya 76,000. saya trigger untuk you all cari lagi. So sebenarnya bulan Januari 76,000. Boleh faham Boleh setakat ini. Sekarang ni cuba kira untuk February, March dan April. Boleh dapat tak? Okey, sekarang saya dah tolong dah. You all dah tolong. So maknanya saya akan bagi tahu untuk bulan Januari. Untuk bulan Januari 40% darabkan dengan 165,000 tambahkan dengan 10,000. Kita akan dapat 76,000. So tulis sini 76,000. Saya bagi contoh satu je lah February, March, April. Okey, kira dulu February dulu. Saya bagilah jawapan. Saya dah kira juga sebenarnya. March 120,000. April. Okey. Sebahagian orang kira yang February, sebahagian kira yang April. Mari bagi jawapan. Dia mesti bergantung dengan kita punya jualan Dia ada kena-mengena dengan jualan kita. Dia mesti kena tengok jualan kita ni. Maknanya jualan kita sentiasa menjadi rujukan utama.
Dalam 100,000 untuk Februari. okey, betul. 100,000. April, orang lain? 130,000. Berapa? 170,000. Salah, 170 salah. 130. 130. 130 betul. Okey. Tu dah kita dah nampak dah kat situ pun ada sama dengan tak sama, sama dengan tak sama kan. Okey. Betul doktor. Okey. Ya. Yang dia bagi tahu inventory akhir pada 60 kadar 60% tu, macam tak apa. Sabarlah. Kita kira sekarang baru kira kos barang dijual. Ini formula ni baru satu ni. Kita ada kena tengok inventory awal, kena tengok inventory akhir. Okey. So sekarang ni saya turunkan sikit tadi pengiraan untuk yang ini saya buat nombor 1 lah Nombor 1. So pengiraan nombor 1 Januari 40% darabkan dengan 165,000 tambah 10,000 dapat 76,000. Okey. Seterusnya yang kedua, kita kena kira kena tambah tambah inventory benda lah ni kacau saya nak beli. Okey. Inventory akhir. Tadi soalan kawan kita tanya tadi tu. Inventory akhir. So, mari kita kira macam mana nak kira inventory akhir. So, ini maklumat nombor 2 pun sama juga. Saya nak kira dalam Januari. Okey, inventory akhir. Mari kita baca soalan inventory akhir. Boleh baca tak? Syarikat menetapkan bahawa inventory akhir ialah pada kadar 60% daripada jumlah jualan bulan berikutnya. You all ni jadi tak faham bulan berikutnya, bulan sebelumnya. Dia jadi pening. Mana bulan berikut ni? Bulan berikut tahu bulan berikut? Bulan depan lah. kedua lah. Bulan Nak yang kira bulan Januari kena tengok maklumat bulan Februari. Lepas Kalau nak kira bulan Mac kena tengok maklumat bulan April. Jualan bulan April. Adakah maklumat jualan ada atau tak ada? Semua maklumat jualan ada. Tengok dalam soalan ni kan. November ada, Disember ada, Januari, Februari, Mac, April, Mei. Semua ada maklumat. Soalan dia ialah 60% daripada jumlah jualan bulan berikutnya. Sekarang soalan saya. Berapakah inventory akhir untuk bulan Januari? Inventory akhir Januari. Macam mana nak kira? 160 Bulan Januari. Februari, bulan berikutnya. Baca soalan. Tengok 60% daripada jumlah jualan berikutnya. So apa maklumat pertama kita kena ambil? Berapa peratus? 60%. Okey. Dia bila saya tanya macam tu baru you boleh dapat jawapan. Maklumat seterusnya jualan bulan berikutnya. Kalau Januari bulan berikutnya bulan apa? Tidak, Februari. Bulan Februari jualan dia berapa? 225,000. 225,000. So boleh tahu inventory akhir. 135,000. Kan 135,000. Kenapa jadi senang? Saya lead you all. Mula-mula 60%. Kalikan 2 tahun. Cuba duduk seorang-seorang tadi. Tak tahu. Dia jumpa macam-macam calculation lah. Kan. Okey. Pasal kenapa dalam kelas senang. Itu kenapa. Okey. 135,000. 135,000. Boleh? Oh, kita tulis kat Januari ya, doktor? Of course lah. Dia cara nak kira Bulan kena tengok berikutnya? berikutnya. Tapi dia untuk apa? Untuk bulan Januari. Kalau nak kira bulan Februari? Bulan Mac punya ni. Ya, 60% darabkan dengan 225,000. Ini untuk bulan Januari. Kalau untuk bulan Februari? Kita ambil. Doktor nak apa? Kalau Mac kita Apa ambil kat amount April.
Inventory akhir bulan Februari berapa? Ambil Mai. Bulan Mac Oh, punya jumlah. 165,000. 72,000. 65,000. Okey, ada. Dah bunyi dah tu, dah cantik dah tu. Ada orang memang tak nampak lagi. Tak apalah, tunggulah nanti tengok rakaman kan. So, bulan Februari ialah 60% darabkan dengan apa? 275,000. Oh. Betul? Ya. Okey, kalau bulan Mac 180,000. 180,000. Kena tengok bulan April punya jualan betul? 180,000. April? Tak ada lah. 188,000. Sebab dia sampai bulan April dia minta, so tak ada. Ada. Ada untuk bulan Mei, tapi tak ada Kalau dalam bulan soalan. April, kita kena tengok bulan Mei. Tengok dalam soalan. Ada tak bulan Mei? Ada. Ada tak? Ada. Bulan Mei. 330,000. Ada. Dia mesti bagi. Sebab dia kena kira juga ni. Sebab kita minta jadual ni bulan April. Jadi mesti kena kira. So apa nak kira? Bulan Mei 330 kalikan dengan 60% dapat 168. 100? 98,000. Okey, 168,000. Okay. Okey, yang ini saya akan gariskan. Kenapa kita kena gariskan? Sebab saya nak bagi dia punya maklumat lain. Maklumat lain tu ialah kita kena bagi dipanggil sebagai kos barang dijual campur. Ini formula dia boleh terbalik-terbalik. Kadang-kadang dia mai datang inventory awal. Jadi you kena faham kalau dia bagi jumlah belian dulu dia kena terbalikkan kan. Jadi ini formula lah. Okey. Kos barang dijual campurkan dengan inventory akhir dia akan dapat dipanggil sebagai jumlah inventory. Jumlah inventory. Tolong kirakan 76 tambah dengan 135. Yang ini saya tolong kira lah. 211,000. Okey, 211,000. Yang ini 265,000. Yang ini 300,000. 130 campur 29, 328. 28,000. Okey. Yang ini terpaksa kira. Kita kena kira terpaksa. Okey. Sebabnya kita akan dapat jumlah belian. Kenapa kita kena, yang ini mesti kena kira. Mesti. Sebab apa? Nanti kita nak kutip dia, kita kena tahu jumlah belian kita tu berapa. Jadi formula ni kena buat lah. Lepas tu seterusnya ialah kita akan tolakkan dengan inventory awal. Inventory awal. Macam mana nak tahu inventory awal? Inventory awal ialah kalau dia inventory akhir bulan Januari, nak masuk Februari, baki awal kita apa? Kalau duit kita pada 31 hari bulan, tinggal RM10, masuk awal Februari, duit kita berapa ringgit? RM10. RM10 lah sama. Jadi kalau duit inventory akhir kita, inventory kita tu, kita punya barang, akhir bulan Januari 135, masuk bulan Februari dia dapat jadi berapa? 35 juga. Jadi yang ini tak payahlah kira kan. Jadi bulan Januari ni kira je ambil, kalau ini 135,000, kopi saja 135,000. Ambil macam tu, bersilang macam ni. Okey, yang ini 165,000. Yang ini 180,000. Mana dapat? Silang ni. Okey? Tapi masalahnya bulan Januari tak tahu. Kita pergi tengok kat Disember. Jangan kira Disember. Kira kita akan kira inventory akhir bulan Disember, betul tak? Inventory akhir Disember bersamaan dengan inventory awal Januari kan? Januari. So kena kira je lah. 60% darabkan dengan 150. bulan Januari. Berapa? 150,000. 165,000 kot bulan Januari. Tak bukan. Tu dia punya ni. Bulan Januari jualan kita ialah 60. Tak dengar jawapan Eliana. 60. 150,000 times dengan
untuk dapatkan bulan apa 90,000. 90. alah 99. ya 99 tu betul. Oh, yang tadi tu. Macam mana nak dapat 99? Pertama sekali kita kena dapatkan inventory akhir bulan Disember. Macam mana nak dapatkan inventory akhir bulan Disember? Kita ambil Disember. 60%. Macam mana nak dapatkan inventory akhir bulan Disember? Ambil Januari. 60% untuk Disember, 60% darabkan dengan bulan Januari punya Jualan. 165,000 dapat apa? 99,000 ialah inventory akhir bulan Disember. Masuk Januari dia jadi inventory 1. So kita dapat 99,000 kat sini. Ada orang tak nampak lagi ni. Nak buat macam mana? Sebab tak ada soalan. Tak ada soalan? Tak boleh buka buka soalan. soalan. Dia tak cukup nak buka dah. Tak juga. Tak. Masalah. Sorry lah saya terbagi lambat kan. Okey ni yang ini dia punya soalan Jadi dia kena sentiasa rujuk pada soalan sebenarnya. Okey. Sekarang ni saya akan tolong totalkan. Tolong totalkan. So baru kita akan dapat jumlah belian. Yang ini tu pasal saya kata yang ini wajib kira. Dia punya total. Wajib kira untuk belian. 211 tolak 99,000 dapat 112,000. 265 tolak 135 dapat 130,000. 300 tolak 165 135,000. 328 tolak 180 148,000. 48,000. Yang ini adalah sangat penting. Sangat susah. Mesti kena tahu. Okey. Dan akhirnya barulah kita akan buat nak pukul 10 dah Dan akhirnya sekali barulah kita akan buat jadual kutipan jadual bayaran. Tengok soalan Selepas kita habis yang tadi tu belian, so kita tengok jadual bayaran belian. Okey, jadual bayaran belian di jadual bayaran belian. Terus dia buat benda yang sama berulang-ulang kali. Mulakan dengan bulan Januari, February, March. Okey, dalam exam bukanlah saya kata mesti kena guna pembaris, mesti cantik. Tak, dia mesti kemas sahaja. Tulisan saya bukanlah cantik tapi boleh nampak. Kita boleh kenal itu ialah bulan 890. itu bulan Februari kan. Okey. Jadi maklumat ini apa yang kita perlu tahu ialah kita kena tengok macam yang kita tengok kutipan tadi lah. Okey, mari tengok soalan. Semua belian inventory dilakukan secara kredit, pembayaran akan dibuat berdasarkan peratusan berikut. Yang ini alhamdulillah dia ada 2 level sahaja. Iaitu bulan pertama 60%, bulan kedua yang ini dinyatakan pula bulan pertama selepas pembelian, bulan kedua selepas pembelian. Jadi ayat dia macam tu lebih kurang So dia maklumkan kat sini bulan pertama Selepas pembelian. Bulan pertama selepas pembelian maknanya bulan semasa tu lah kan? Bulan pertama 60%. Bulan pertama selepas pembelian. Bulan pertama Selepas selepas pembelian Februari lah kan doktor? Betul. Bukan betul. bulan yang kita jualan. Ya, betul. Tepat sekali. Jadi, dah faham dah tu. Okey. Dah semakin bagus lah. Pemahaman tu dah semakin jelas. Sekarang Jadi, kita saja nak test tadi tu. Okey. Jadi, kita kena kira bulan Januari berapakah jumlah belian kita?
Dia akan jadi susah nanti nak kira bulan bayaran bulan Januari ni, kutipan bulan Januari lah. So kita akan kira dengan bulan Februari dulu, betul tak? Sebab apa maklumat yang kita ada sekarang ni ialah jumlah jualan bulan Jumlah bulan Januari Januari ya. 12, betul tak? Ya. Okey. Bulan Januari ialah 112,000. So kita boleh buat ringkasan kat sini ataupun saya padam sikit lah. Saya padam sikit. Ni. Saya padam. Okey. Saya ulang suara kita punya ni. Berapakah jumlah belian? You all kan tak ada jawapan. Okey. Jumlah belian. 112,000. Ya, kita tulis balik semula. 112,000 untuk Februari, 130,000 untuk ni 135,000 dan untuk ni 148,000. Okey, ini maklumat kita. Jadi ini sekadar maklumat untuk kita buat. Tapi kalau masa exam kita buat pun tak apa doktor kan? Tak ada masalah. Dia tak menjadi halangan. Kadang-kadang nak rujuk je. Nak rujuk saja. Kalau sebenarnya saya suka you all menulis itu lagi lebih kita tahu, tak payah nak naik atas, tak payah tengok nak selak-selak mana. Tengok je. Bulan 1 60%, bulan 1 ni selepas pembelian, maknanya kita mula dengan bulan kedua lah, betul tak? Ya. Kita mula dengan bulan kedua dan mula bulan ketiga. 40%. Jadi 112,000 kena kiralah 60% darabkan 112,000 dapat apa? 67,200. 60% darabkan dengan 112,000 dapat 67,200. Dia akan mula kutip pada bulan Februari. 67,200. Bakinya 40% darab dengan 120,000 dapat apa? Kita akan dapat baki lah. Iaitu 44,800 bulan Mac. Doktor, Ya. Bulan pertama selepas pembelian 60%. Maksudnya kita 60% tu darab yang bulan Januari ke darab bulan Februari? Jumlah dia, jumlah belian. Ni sekarang ni saya cakap kalau you yang berhutang. Kita jangan kira syarikat ni hutang, kita kira kalau kita yang berhutang. Tengok kita boleh tahu nak bayar macam mana. Sekarang ni bulan Januari kita beli barang, betul? Betul? Kita beli barang, berapa kita beli barang? Januari 112. 112,000. Saya ni sebagai orang yang jual kat you, saya kata okey, tak apa. You nak bayar lepas bulan ni, selepas bulan ni baru you start bayar. 60% you bayar bulan depan, 40% you bayar bulan selepas bulan depan. Kalau bulan ni bulan Januari, bila you nak kena mula bayar? Bulan Februari. Macam tu lah. Kalau belian kita 112,000 bulan Januari, bila mula bayar? Bulan Februari dan bulan Mac. Boleh faham? Faham. Kalau kita beli 130,000, bila nak kena mula bayar? March, April. Mac dan? April. Okey, kira. Mac dan April, berapa Mac dan April? 130,000 kalikan dengan 60% ialah 78,000. 40% darab 130,000? 52,000. 52,000. Lepas tu nak kira bulan April pula kali dengan 135,000, betul tak? Ya. 60% darabkan dengan 135,000? 81,000. 81,000. Yang menjadi masalah ialah untuk kira kutipan bulan Januari dan bulan Februari kerana ini akan melibatkan kita punya jumlah belian pada bulan November dan bulan Mac yang mana kita tak kira tadi. Kita kira tadi, tak kira kan? Jadi bila kita tak kira, kita kena buat satu calculation lagi untuk dia.
Yang ini yang jadi kadang-kadang kita terpaksa buat tambahan calculation. Yang ini yang kadang-kadang kita susah nak digest. Soalan ni bukan soalan senang Bagi saya soalan ni susah. Dari Tapi awal susah. kita dah buat sama-sama. Inilah soalan paling susah. Bila keluar soalan senang, you akan jadi rasa susah. Kita punyalah banyak calculation, tiba-tiba soalan tu bagi. You akan masalah you all ialah kita tak faham kenapa kita buat benda tu. Kan? Jadi bila dalam exam nanti, macam mana pun you nak buat step ni. Itu masalah dia. Maklumat tak ada tapi nak buat kat step ni. Itu pasal tak dapat jawapan. Okey. Dia kena tahu kenapa kita kena buat benda ni. Kenapa kita kena buat benda ni? Kita nampak. Kita nak dapatkan jawapan untuk bulan Disember, kita nak bayar bulan Januari dan bulan Februari, betul? Ya. Kita kena cari jumlah belian bulan November supaya kita boleh tahu kita nak kita nak bayar pada bulan Januari berapa. Dia kenapa kita kena tahu. Okey, sekarang ni kita kena ulang balik macam tadi yang kita buat. Kita kena kira kos barang dijual dulu. Kos barang dijual dulu tadi macam mana formula kos barang dijual? 10,000 tambah dengan 40% jualan. Betul? Okay, so kita kena kira jualan pada bulan November ialah 100. Jualan pada bulan November 125. Jualan pada bulan Disember 150. Okay, so kena kira balik 125. Untuk November KBDJ dia ialah 125,000 darabkan dengan 40% tambahkan dengan 10,000. 60,000. Bulan November. Dapat 60,000. 60,000. Bulan Disember KBDJ Tadi dengan 40% 150,000 darabkan dengan 10,000. 10% tambah dengan 10,000. 100,000. 70,000. 150 kali dengan 40% tambah 10. 70,000. Kalkulator salah. Kalkulator salah. Kalkulator juga. Dah tambah satu. Dia salahkan kalkulator kan. Dia tak salah juga. Okey. Seterusnya kita kena kira inventory akhir, betul? Inventory akhir, ya. Okey, inventory akhir kita ulang balik 60% daripada bulan berikutnya, betul? Ya. So kita kena kira inventory akhir ialah kalau untuk kira bulan November 60% bulan berikutnya 150,000 lah. Betul? So dapat apa? Times dengan 60%. Betul. 90,000. 60. 90. 90. 90 betul. Ya, logik tadi 90,000. Yang ini bulan Januari 165 kan? Ya, times dengan 60%. 60% 99. 165. Tadi dah kira sebenarnya. 99,000. Kita dah kira tadi kan? Cuma saya kira semula lah. 99,000. So yang ini kena totalkan dulu. Kalau kita total dapat apa? KBDJ tambah inventory dapat apa? 150,000. Tak, KBDJ campur inventory dapat apa? Jumlah apa? Jumlah inventory. Kita kena kenal ni Okay. Kalau kita kadang-kadang kita tak kenal. Itu yang problemnya. Jumlah inventory. Okey. 60 campur 90, 150,000. 70 campur 169,000. 169,000. Okey. Yang ini ambil saja 90,000 tu. So 169 tolak 90 kita dapat 79,000. 79,000. Ini Inventory awal. inventory awal. Mari kita uji sikit. Berapakah inventory awal untuk bulan November? Jom kita kira sama-sama.
Kita dah kira dah tadi tu. Kita dah kira sama macam tadi. 99,000. 99,000 ni macam mana nak dapat 99,000? Ambil 60%, darabkan dengan bulan yang sama punya Januari. Kan? Kalau yang ni, bulan yang sama, 60% darabkan dengan jualan bulan November apa? 60% darabkan dengan 125,000. Orang tak nampak ini. Jadi saya pun macam mana saya nak kata. Nak buat macam mana? Okey, 60% darabkan dengan 125,000. Dapat apa? $60 kali 125. 75,000. 75,000. 150 dapat 75,000. Maka 75,000 barulah juga. kita dapat jumlah belian bulan November dan bulan Disember. So sekarang kita nak tahu bulan Disember punya kita nak bayar macam mana. 79 ni kita akan bayar 60% pada bulan Januari. 40% lagi bayar bulan February. Betul. 79 kali 60% berapa? 9. 79 kali 60%? 474,000. Berapa? 40? 474,000. Takkan 470. Kan kita salah lagi. 400. 47,400. Kalkulator memang banyak salah ni. Tadi dah lapar sangat dah. Gelabah. Belum exam gelabah dah. Okey. Kita punya belian pun 79,000. Bayar 474 bankrupt awal. Okey. Makin banyak calculation ni. 40% darabkan dengan 79,000. Berapa? Dengan berapa doktor? 31,600. Berapa saya kena 31,600. Yang ni kebetulan tak kira pula. Jadi tak boleh nak ni. Okey, lepas tu tahu 40% darabkan dengan yang 75,000 untuk bulan Januari kan? Bayaran kedua. So, poin 4 darabkan dengan 75,000. Saya kira lah dengan kalkulator. 30,000. 30,000. Dapat pula cepat. 30,000. 30,000. Dapat jawapan semua. Yang dapat ialah saya. Nanti you bila duduk ni seminggu tinggal, nanti bila you tengok balik, 30,000 ni datang dari mana pula? 31 ni datang dari mana pula? Dia pening kat situ lah. Tak pernah belajar pun. Jadi, lepas tu kata, saya tak pernah ajar apa. Dia pernah ajar tapi soalan keluar. Dia mula, dia macam tu. Kalkulator salah, salah. Dia tak salah. Okay. So, jadi macam mana cara you nak dapatkan balik? Sila tengok rakaman saya semula. Baru kita dapat tahu mana kita dapat figure tersebut. Jadi, kalau kita tengok dalam jawapan, kita tengok, okay, ini ialah jawapan dia. Nampak macam kita tahu boleh buat. Tapi sebenarnya susah nak buat benda ni. Seriously. Kalau you tak tahu, memang tak tahu nak buat. Kita tak tahu mana nak jumpa punca dia tu. Okay? So, boleh nampak Ya, saya ada juga benda-benda yang saya tak tunjuk pun dalam calculation ini. Jadi dengar apa yang saya explain ni, jadi you akan dapat. Jadi untuk 30,000 ini ialah kita ambil 75,000 darabkan dengan 40%. Sebab dia duduk kat line 40% kan? 40%. Jadi 40% darabkan dengan bulan November punya 75,000. Okey, habis. Seterusnya. Tengok soalan. Okey, seterusnya ialah belanja jualan dan pentadbiran yang terakhir. Okey, sebenarnya dia ada satu lagi yang saya akan ajar sikit nanti. Sebabnya mungkin akan ditanya di final. Okey. Belanja jualan. Okey, yang kelima ialah belanja jualan dan pentadbiran.
Okey. Sama juga kesnya, kita kena buat kita punya jadual dulu. Iaitu pada bulan Januari, Februari, March dan April. Okey. Ni kita tengok soalan. Soalan kata belanja-belanja yang akan dilibatkan dalam penghasilan. Sebenarnya soalan yang ini yang soalan paling markah percuma. Tolong buat. Kalau tak tahu yang atas tu pening-pening, buat dulu yang ini. Yang ini markah percuma. Okey. Belanja-belanja yang akan dilibatkan dalam penghasilan jualan ketuhar adalah seperti berikut. Komisen jurujual pada kadar 10% daripada jumlah jualan bulan berkenaan. Boleh nampak? Kalau kita rasa kita terlupa kita punya jualan tu, boleh refresh kita punya jualan. Boleh refresh jualan kita tulislah kat atas ni. Untuk Januari 100, tak payah masukkan dalam tu pun tak apa, nanti you terkira pula kan. You ni bukan boleh letak dalam tu, nanti you kira. 165,000, 225,000, 275,000, saya pun dapat. 300,000. Kan dia cakap untuk yang pertama ialah dipanggil commission. 10%. Commission 10%. Tak payah kira pun boleh. Dapat 16,500, 220,000, 500, 530,000. Boleh faham? Boleh. Okey, yang kedua. Yang kedua belanja gaji. Allah, sebulan dah kira dah. Gaji. Okey, gaji 3,000. You all dengar suara saya 2 kali tak? Tak. Okey. Saya kat sini saya dengar suara saya 2 kali. Siapa? 3,000 and then seterusnya. Hafalah. Iklan 2,000. Belanja insurans 500. Belanja susut nilai 2,000. Okey. Dah hafal tadi Iklan 2,500. And then last kali ialah susut nilai. 2,000. Ada yang tinggal ni? 2,000. Insurans terlupa. Insurans tadi berapa? 500 kan? 500. Insurans 500. Percuma sahaja buat benda macam ni, kan? Kita buat total lah. Okey, kenapa kita kena buat total? Sebabnya kita nak buat tambahan. Ada satu lagi nanti penyata belanjawan penyata pendapatan. Boleh? So, tolong kira bulan Februari, seorang kira bulan Mac, seorang kira bulan April. Saya kira bulan Januari. Kalau Januari 24,500. Oh, cepat. 24,500. Okey, bulan Februari 22,500 tambah 3,000 tambah 2,500 tambah 2,000 tambah 500. 30,500. Bulan Mac 35,500. berapa? 35,500. Okey, terima kasih. Bulan April? Berapa? 38,000. Okey. Dengar. 38,000. Okey? Yang ni tak ada dalam soalan, tapi bagi tahu je lah, final akan tanya. Okey? So final akan tanya soalan satu lagi ni, yang F. Saya bagi tips terus. Memang akan ditanya soalan ni. Last kali dia minta buat belanjawan dipanggil penyata pendapatan
pendapatan komprehensif. Komprehensif. Okey, penyata pendapatan komprehensif. So ini hafal formula je. Okay. Belanjawan dia sama juga, kita mulakan dengan yang ini kena apa? Kita kena tengok betul-betul January, February, March, April. Mulakan dengan jualan. Jualan dah hafal kan tadi? 165,000, 225,000, March 275,000, April 300,000. 300,000. Okey, ini gariskan dulu. Yang pertama. Yang kedua, kita kena tengok, kita kena tolak dengan kos barang dijual. Okey, kos barang dijual ialah kita macam salin semula yang tadi, tapi cara terbalik. Okey. Tengok yang ini. Okey, nampak tak yang saya tunjuk ni Yang ini. Jadi macam mana cara kita nak buat? Dia adalah dia terbalik sikit. Okey, jadi kita kena susun semula supaya dia kita kena kira semula cara berbeza lah. Sebab format dia berbeza. Okey, seperti dalam ni lah kos barang dijual ni dia punya tajuk. So mula dengan inventory awal. Okey. Inventory awal. Jadi saya akan ingat tadi inventory awal kita ialah mula dengan 99,000. Yang ini kita kena susun semula. Yang ini kena tengoklah. Susun semula 135,000. Lepas tu 165,000 dan 180,000. Tambah dengan belian. Belian pun tadi kita dah kira 100 berapa? 112,000, 130,000, 135,000 dan 148,000. Boleh terus tolak yang ini. Inventory akhir. Inventory akhir pun tadi dah kira. 135,000. Ini susun semula siapa yang tak faham tolong bagi tahu saya mana datang figure-figure ni. Kita susun semula. Daripada mana? Daripada sini. Nampak tak ayat ni? Cuma saya susun semula yang tadi inventory awal duduk bawah, inventory akhir duduk tempat lain, kos barang duduk tempat lain, jumlah belian duduk tempat lain. Kan? Sekarang saya susun semula. Sebab ikut format belanjawan penyata pendapatan. 165,000, 180,000. Bagi air. 180,000 dengan 198,000. Okey. Dan kita akan dapat yang ni kita akan dapat KBD. Reverse balik, sama balik tadi 76,000. Okey, 76,000, 100,000, 120,000. 120,000 dan 130,000. Okey, yang ini ni baru ni. Saya lepas tak ajar, Sam ni baca. Pak Sam ni dia tengok keperluan lah. Sam ni ada ditanya kat final tu, kita tanya. So belanja boleh ringkaskan.
Okey, belanja boleh ringkaskan lah. Kita belanja, kita ringkaskan dia, nama dia belanja jualan dan pentadbiran. Dah kira belum? Dah kira tadi. Kan? Pentadbiran. Dah. Dah kira lah. Pentadbiran. Okay, kita dah kira tadi. Jualan kita, jualan pentadbiran kita tadi tu 24,000, 30,500, 24,500. Lepas tu 30,500, 30,500. Lepas tu 35,500. Dan last sekali ialah 38,000. Okey. So akhir sekali kita akan dapat untung bersih. Okey. Tolong tolakkan semua orang. 160 macam kita lah. 165. 165 tolakkan dengan 76, tolakkan dengan 24,500. Dapat apa? 165 tolak dengan 76 tolak dengan 24,5. Kita akan dapat 64,500. Okey. Yang ini 225 tolakkan dengan 100 tolakkan dengan 30,500. 500. Apa? 4,500. 94,500. 94,500. Sama? 64 kan? 94. 94,500. 94,500. Okey. 94,500. Yang seterusnya 275 tolakkan dengan 120 tolakkan dengan 35. 5,500. Kenapa negatif? 119,500. 119,500. April 300 tolak dengan 300 tolak 130 tolak dengan 38,000. 132,000. 132,000. Itu sahaja. Semua material ini saya akan kongsikan sekejap lagi. Selepas kelas lah bukan waktu kelas ni. Waktu kelas. Jadi sekarang itu dulu sampai pukul 10 suku. Kita rehat sekejap. InsyaAllah ada 2 bab lagi saya akan gunakan masa dalam, kita akan guna sampai pukul 12 ni. Okey, saya akan rehat dalam sampai pukul 10.30. 45 minit, 40 minit lah. Kita akan rehat sekejap. Bukan 10.30, kita akan mula 10.25. Rehat dalam 7 minit saja. You bolehlah nak pergi apa? Nak pergi mana-mana tempat dulu, pergi rehat sekejap. 10.25 kita masuk semula. Saya akan berhentikan recording sekejap untuk kita sambung nanti. Yang kedua, kita akan belajar berkenaan dengan variance dan seterusnya kita akan habiskan dengan cost volume untung. Okey? Okey, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Okay, tak ada soalan. Saya akan savekan yang ini. Sekejap saya akan. Okey, lepas tu JJ 212 solusi LDK 4. Okey, saya akan kongsikan dalam nanti kita dalam yang saya kongsikan dalam online learning tu saya melepas punya. Nanti mungkin you tak faham apa yang dia ceritakan. Jadi saya akan tukar balik dengan yang baru. Dan saya akan juga masukkan dalam grup WhatsApp. Supaya nanti you boleh merujuk semula. Saya akan upload dengan rakaman saya sekali. Okey? So kita rehat dulu.